Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera guys. Pelajar EHT 01, kita akan masuk kepada pelajaran kita yang berikutnya untuk video kali ini. Juga masih dari dalam chapter yang pertama, chapter 1, Molecule of Life. Dan apa yang interestingnya pada hari ini, kita akan masuk pada molekul kita yang terakhir, iaitu nucleic acid. Sebagai kita punya revision, kita harus ingat kembali bahawa kita dah belajar beberapa molekul. Dimulakan dengan water, diikuti dengan karbohidrat, dan karbohidrat tersebut kita bercakap tentang monomer dan polimer. Dan kita dah belajar tentang lipid, di mana tidak ada sebarang pembentukan polimer pada lipid. Cuma kita kena faham bahawa triglyceride mempunyai dua komponen, yang pertama glycerol dan fatty acid. Berikutnya kita dah bincangkan tentang protein, di mana dalam protein kita ada monomer dan juga polimer. Baik pelajar sekalian, hari ini kita akan masuk pada molekul kita yang terakhir, iaitu nucleic acid. Nucleic acid juga menjalankan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, nucleic acid adalah penting untuk store, transmit and help express heredity information. Highlight perkataan heredity information. So dalam setiap benda hidup, mesti ada benda yang akan menyimpankan maklumat pewarisan. Dan kita jelas maklumat pewarisan yang paling kita jelas sekali adalah DNA. So each cell for the living thing, they have DNA as heredity material. DNA perlu disimpan. Dan apabila DNA itu menyimpan heredity material untuk menjalankan fungsi bagi benda hidup, DNA perlu mengeluarkan informasi dia, transmit. Dan apabila dia transmit dan dia sebarang informasi daripada DNA akan kita ekspreskan dalam bentuk penghasilan protein dan polypeptide. So kita kena jelas fungsi nucleic acid. Nucleic acid ada tiga perkara, iaitu storage, transmission dan expression of the heredity information. Bermula daripada store, transmit dan express dalam pelbagai situasi. Baik pelajar, nucleic acid kita akan study dalam dua perkara. Yang pertama, kita akan study monomer of nucleic acid. Macam mana kita study tentang protein, monomer of protein, begitu juga tentang nucleic acid. Nucleic acid juga ada unit-unit asas yang membinanya. Monomer of the nucleic acid dipanggil sebagai nucleotide. Ya, kalau kita faham monomer of protein amino acid, monomer of nucleic acid adalah nucleotide. Nucleotide can join with another nucleotide, another nucleotide, another nucleotide untuk membentuk polimer. So polimer of nucleic acid dipanggil sebagai polynucleotide. Sebelum kita tengok benda yang besar pelajar, iaitu polynucleotide, adalah lebih baik untuk kita fokus yang kecil, iaitu basic unit dia terlebih dahulu. Nucleotide ini secara umumnya, in general, they are composed of three important things. Tiga perkara penting yang akan membina struktur nucleotide. Kamu boleh tengok nota kamu bagaimana strukturnya. Tapi untuk secara verbal, kita pada video ini, saya ingin bercakap tentang tiga perkara yang membina struktur nucleotide. So, dalam nucleotide terdiri daripada satu sugar, iaitu dinamakan sebagai pentose sugar. Masih ingat lagi tak revision kita berkaitan dengan monosaccharides? Monosaccharide yang melibatkan 5 karbon dipanggil sebagai pentose. Maka sugar yang membina nucleotide ini adalah 5 karbon. Yang kedua adalah nitrogenous base. Nitrogenous base, iaitu base nucleotide yang dibina daripada unsur-unsur nitrogen. Dan yang ketiga adalah phosphate group. So sebagai ulangan, ada tiga perkara membina nukleotide, iaitu pentose sugar, nitrogenous base dan phosphate group. Ya. Baik. Apabila satu nukleotide join dengan another nucleotide and another nucleotide and another nucleotide, dia akan membentuk satu chain yang panjang, iaitu dalam keadaan polimer. So polymer of nucleotide dipanggil sebagai polynucleotide. Polynucleotide has a sugar phosphate backbone. Highlight perkataan sugar phosphate backbone. So unsur nukleotide iaitu pentose sugar dan phosphate group iaitu komponen A dan komponen C akan membina tulang belakang kepada penghasilan
polynucleotide. So, sugar phosphate backbone akan mempunyai variable nitrogenous base. So, setiap daripada polynucleotide ni, nitrogenous base dia berbeza-beza. Nanti kita akan lihat, pelajar, ada 4 nitrogenous base yang akan saling bertukar antara satu sama lain dalam membina struktur polynucleotide. Nucleotide join into polynucleotide. So, nucleotide ini join antara satu sama lain membentuk polynucleotide dengan satu proses. Proses apakah itu? Proses tersebut dinamakan sebagai condensation. Yang sama macam penghasilan polypeptide, ya, juga melibatkan condensation. Sama macam penghasilan triglyceride, juga condensation. Sama macam penghasilan polysaccharide, juga melalui proses condensation. So, nucleotide join dengan another nucleotide by the process of condensation. Di sini akan melibatkan pembentukan ikatan. Kalaulah monosaccharide join dengan monosaccharide membentuk glycosidic bond. Kalaulah antara glycerol dengan fatty acid membentuk ester bond. Kalaulah amino acid dengan amino acid membentuk peptide bond. Maka nucleotide dengan nucleotide dia akan membentuk phosphodiester bond. Hati-hati dengan ejaan dia, ya. Highlight perkataan phosphodiester bond. Jadi apabila dia dah mula bentuk polynucleotide, polynucleotide ini dibahagikan kepada 2 jenis. Ada 2 jenis polynucleotide. Polynucleotide yang pertama adalah double strand, iaitu dipanggil sebagai deoxyribonucleic acid, DNA. So, dalam exam kamu buat satu singkatan dia DNA dengan semua capital letter, pelajar, ya. Manakala satu lagi polynucleotide berbentuk single strand yang dipanggil sebagai ribonucleic acid, RNA. So, ada 2. So, jadi untuk video kali ini saya rangkumkan pelajaran kita. Saya mengajar kamu tentang nucleic acid dan saya terangkan kepada kamu bahawa nucleic acid ini ada function dia, iaitu store, transmission dan expression of heredity material. Saya ajar kamu bahawa nucleic acid dibahagikan kepada 2 untuk kita study. Yang pertama kita study monomer dia dahulu, iaitu nucleotide. Yang kedua kita study polimer dia, iaitu polynucleotide. Dan polimer dia, pelajar, ada 2 jenis. Ada yang wujud sebagai double bond. So double, bukan double bond, double polynucleotide strand. Double polynucleotide strand ni adalah dipanggil sebagai deoxyribonucleic acid, DNA. Ada keadaan polimer dia wujud sebagai single polynucleotide strand. Dan single polynucleotide strand ini dipanggil sebagai RNA. Jadi oleh itu pelajar, pelajaran kita untuk video kita pada kali ini, kita akan berhenti setakat ini. Dan kita akan majukan pelajaran kita pada video akan datang mengenai dengan nucleotide. Dan kita akan study nucleotide itu dengan lebih mendalam. Baik, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua.